Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Maya jawab Waalaikumsalam. Maya ni baguslah jawab Waalaikumsalam. Jawab salam Umi. Okey. Esok anak-anak darjah 1, darjah 2, darjah 3, Okey. darjah 4 masuk sekolah setelah berapa bulan 4, 5, 6, lebih kurang 3 bulan lebih jugalah cuti sekolah. So cuti sekolah, diorang mesti bangun lambat juga kan. Sebab tak sekolah. So bersuka-suka riang lah kan. Semua lambat bangun. Kalau tak dikejut tak bangun kan. Kalau tak dikejut maunya sampai siang tu tak bangun-bangun. Ada ke anak-anak mamis kat sini macam tu? Macam Zuli ada 4 orang anak. Okey, yang pertama tu esok sekolah lah. Darjah 2. Okey, esok darjah 2. So esok sekolah. Bermulalah berpagi-pagian. Kena kejut sebelum subuh. Kejut sebelum subuh. Nak bersiap dengan kita lagi. Nak bersiap pergi kerja. Dengan nak hantar yang 3 orang lagi. Yang umur 6 tahun, 5 tahun dan 2 tahun. Pergi ke Taska dan Tadika. Sekali hantar. Okay, jadi semua nak sekali kejut, sekali bangun. Mudah ke? Mudah nak kejut semua-semua tu? Cabarannya berbeza-bezalah setiap orang kan. Macam Zuli anak 3 perempuan, seorang lelaki. Okay. Kadang-kadang anak perempuan lain sikit. Ada cara macam lebih mudah. Ada yang kadang lelaki lebih mudah bangunnya. Okey, macam mana ada nak tahu tak tips-tips macam mana nak kejut anak dengan mudah waktu pagi-pagi? Apa dek? Hello? Telefon siapa? Macam Sumayya sebelum dia sekolah, sebelum dia cuti tu, masa tu dia baru pandai jalan. Dia belum pandai cakap lagi. Okay, sekarang bila naik sekolah, masuk Taska, dia dah pandai cakap dah. So senang sikit lah kot nak handle dia. Lagipun dia memang tak meragam kalau pergi Taska. Kejut pagi pun, kejut pagi je lah. Sekarang ni masalah dia sekarang, baby kan. Budak umur 2 tahun menyusu lagi pula tu, menyusu badan. Okay, tipsnya. Okay, tips. Sebenarnya Zuli memang dah dilatih dari kecil lagi. Mak lah yang latih. Tak tahu mak latih secara langsung ke secara tak langsung. Zuli dulu memang ada jam loceng. Anak? Ni bukan anak, ni unta. Unta. Pandai. Nah, main dengan unta. Dari kecil lagi. Sebab Zuli perjalanan dari rumah ke sekolah tu memang sangat jauh. Makan masa 1 jam lebih. Zuli kesusahan Zuli sekolah dululah. Kena bangun pukul 4.45 pagi, okey. Orang lain tak bangun lagi. 4.45 pagi Zuli bangun dengan hanya berbekalkan jam loceng. Mak tak kejut pun untuk bangun. Kalau mak tak kejut pun untuk bangun, jadi kita dilatih dengan bunyi jam loceng kita akan bangun. Okey, bangun terus siap apa semua. Dan Zuli rutin tu Zuli kalau sebelum pergi sekolah malam tu dah siap dah semua barang. Semua barang jadual dah susun, stokin dah sedia, baju sekolah, kain sekolah, tak kisah seluar dalam, baju dalam semua dah sedia dah satu tempat. Esok tinggal sarung. Sebab kita tak tahu esok pagi blackout ke, tak gosok baju, susah pula kan. So macam tu jugalah cara Zuli train anak sekarang ni. Tapi yelah, kita dulu berbeza. Sekarang mungkin budak-budak berbeza kan. Jadi kepayahan tu ada sikit lah untuk kita train anak kita kan. Zaman berubah. Okay, tipsnya sebelum tidur tu, okay, kita bagi tahu siap-siap. Okay, esok anak-anak, esok nak pergi sekolah tau. Biar dia, mindset dia esok nak sekolah. Okay. Esok nak pergi sekolah tau. Jadi kita gerak pukul berapa. Okay, sekarang kita gerak pukul 6.40 ya. Kita nak hantar kakak. Okay, jadi semua kena bangun awal. Umi kejut awal tau. Okay.
bila kita dah bagi tahu macam tu, dia orang akan set. Okey, esok kena bangun awal. Umi kejut awal sebab nak pergi sekolah. Ya, Fadik? Okey, jadi malam tu okey, Umi bagi limit masa. Malam ni korang boleh main sampai pukul 9.30 contoh. 9.30 atau pukul 10 lah. Ataupun sebenarnya Umi bagi masa korang kena tidur pukul 10. Tapi pukul 9.50 kita dah ingatkan 10 minit lagi ya. Biar dia alert. Jadi dia prepare. Kejap lagi aku kena tidur. Okay, bila 5 minit lagi. Okay, 5 minit lagi ya nak kena tidur. Okay. So 5 minit lagi dia akan bersiap-siap lah. Dia orang punya permainan apa-apa semua tu kan. Lepas tu lagi satu, sebelum dia orang main ke apa, kita kena ingatkan. Biar dia orang berdikari. Jangan kita asyik kita je sediakan mak yang malas. Sebenarnya nak train anak supaya bertanggungjawab. Okay, malam tu kita cakap kat dia orang. Okay, so nak pergi sekolah kan? Okay, semua Fatih, Ainul, Aisyah siapkan beg sekolah. Ikut jadual esok. Ikut jadual esok. Siapkan beg sekolah. Lepas tu dia orang transit ke apa? Siapkan baju sekolah, baju transit, tuala apa semua kena siapkan. Jadi dia orang alert benda tu. Dia orang dah di-train. Memang Zuli memang train kan daripada awal 4 tahun lagi untuk sediakan baju sendiri. Kalau dia orang tak boleh cari, Zuli tolong. Itu je. Jadi kat situ senang lah kan. Lepas tu Allahu Akbar. Adik. Lepas tu kita dah siap beg semua, dah siap letak kat tepi dekat dengan pintu. Maksudnya esok senang nak kaut je kan. Lepas tu okey dah pukul 10. Okey, jom kita tidur. Okey, tidur sama-sama. Okey, macam mana nak siap tidur? Ustazah cakap apa? Nanti diorang tahu sebab diorang dah belajar kat sekolah kan. Cuma kita nak praktikkan je. Okey, Fatihah 3 kul. Lepas tu doa tidur. Adik doa tidur macam mana, Dek? Bismillah. Macam mana, Dek? Ustazah ajar macam mana, Dek? Tak nak. Dia tak nak. Dia belum nak tidur. Okey, lepas tu bila dah semua ajar kat anak-anak, niatkan dalam hati doa, ya Allah kejutkanlah aku esok bangun pagi nak pergi sekolah, bangun awal sebelum pukul 6. Okey, ataupun pukul 6. Jadi diorang dah mana boleh pukul 8 dah start sekolah. Pukul 6. Okey. Sebenarnya itu amalan Zuli dulu. Sebelum tidur niatkan kita, ya Allah kejutkanlah aku pukul sekian-sekian. Ya Allah kejutkanlah aku pukul sekian. Alhamdulillah memang setakat ni memang Zuli boleh je bangun waktu yang Zuli nak Allah kejutkan tu. Alhamdulillah itu rezeki bagi Zuli sebab memang Allah memang kejutkan. Ya Allah aku nak bangun pukul 5.20. Aku dah kunci jam ni. Memang tepat bangun pukul 5.20 ataupun pukul 5 tu dah sedar dah. Itu memang ya sedap. Ya, dari kecil memang Zuli dah mindset macam tu. Kita minta kat Allah. Allah bagi apa yang kita minta, insya-Allah. Kita sungguh-sungguh kita minta kat Allah. Memang sebab tu Zuli ajar anak-anak ya. Patutnya tadi Umi potong semua kek yang itu. Nantilah tunggu ayah balik dengan kakak balik kita makan sama-sama, okey? Okey, lepas tu macam tu jugalah cara Zuli ajar anak-anak supaya sebelum tidur niatkan doa kat Allah supaya Allah kejutkan kita. Allah kejutkan kita esok sekian-sekian. Memang mula-mula mungkin tak biasa lagi, mungkin memang kena dikejutkan apa semua kan. Itu sebagai train lah kita, mungkin hari-hari kalau kita konsisten, mungkin Allah bagi rahmat kat situ. Boleh ni. Hai Kak Zuliza. Join ni live Zuli. Okey, lepas tu bila dia orang tidur, esoknya biasanya Zuli akan bangun sebelum pukul 6 lah untuk kejutkan dia orang sebelum pukul 6 lah. Sekarang subuh pun dah lambat sikit kan, pukul 6 lebih. So sebelum pukul 6. Ya, kejap. Sebelum pukul 6 Zuli dah kejut, siap-siap. Okey, sebelum cara nak kejut dia orang, buka lampu, tutup kipas, bagi dia orang hangat kan, supaya macam aircon ke, tutup aircon, tutup kipas ni adik sini. Kipas. Lepas tu bagi salam dulu. Assalamualaikum anak-anak Umi.
Mari bangun, nak pergi sekolah. Umi dah cakap semalam bangun pukul berapa? Dia masalah cuma yang ni je kadang-kadang. Sebab ni baby kan, dia tak tahu apa. Dia tahu nak mengamuk je. Yang lain-lain tu insya-Allah dah faham dah. Yang Fatih pun dulu sebelum ni dia macam mengamuk-ngamuk. Tapi sekarang ni dia dah 5 tahun. So macam dia dah faham kot. Kena pagi-pagi pergi sekolah. Kita dah explain dia kan, siap-siap. Jadi waktu pagi tu meragam sekejap je lah dia orang ni pun. Lepas tu kalau yang mana lambat sikit, lihat sikit nak bangun, kita usik-usik kaki dia tu. Ibu jari kaki, kita usik-usik. Panggil nama dia. Macam contoh Ainul lah selalu kan. Okey. Assalamualaikum Nak Umi, yang comel ni. Puji-puji sikit. Yang comel ni, Ainul Mardia. Jom bangun, kita nak pergi sekolah. InsyaAllah benda tu akan jadi. Sebab kita bila kita kejut anak-anak ni, anak-anak senang bangun, mood kita pun jadi macam senang hati. Pagi-pagi kita nak pergi kerja kan, nak hantar anak. Kita tak nakkan mood kita ke laut kan. Lagi satu, pasangan pun kena bagi kerjasama. Okey, kena bangun awal juga. Kalau nak kejut anak-anak bangun awal, kita kena bangun awal dulu. Kita macam mana orang cakap, apa yang budak nampak kita buat, itu yang jadi contoh kat dia orang sebenarnya. Itu yang jadi contoh. Dia orang belajar daripada apa yang dia orang nampak, pandang, lihat, berbanding dengan apa yang dia orang dengar. Percaya tak? Kan? Jadi kita buat dulu, kita tunjuk kat dia orang, baru dia orang boleh ikut. Okey? Tu je kot caranya. Jadi pagi-pagi bila semua dah tu, semua mandi apa semua settle, sarapan, yang mana nak sarapan. Ada macam Aisyah, dia tak suka sarapan pagi, dia tak suka, sakit perut kot, tak tahulah. Jadi kita just bekalkan dia je lah. Bekal apa semua yang sepatutnya. Jadi bila senang, kita sebenarnya start daripada malam tu. Malam tu kita dah siap bagi tahu dia orang supaya minda dia dah set. Okey, esok kena bangun pagi pergi sekolah. Bila pagi tu dia macam lihat sikit, apa Umi cakap semalam? Umi cakap jangan mengamuk kan. Jangan nangis-nangis kan. Muka tak monyok-monyok macam tu. Kita kena semangat pergi sekolah. Macam tu. Jadi bila malam kita dah set, pagi tu mudah sikit lah. Okey. Itu je yang Zuli amalkan. Itu je lah tips untuk kejut anak bangun sekolah. Kalau korang ada tips-tips lain yang lebih best, bolehlah drop komen tu nanti. Okey. Okey, itu saja kot untuk hari ni. Sharing sikit lah pengalaman daripada Zuli menghandle 4 orang anak. Okey. Okey, terima kasih Kak menonton. Okey, luangkan masa sama Zuli. Okey, itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum.